So, X50 versus HRV. Mana satu model SUV segmen B yang lebih baik di antara kedua-dua ni? Harga X50 paling mahal on the road termasuk insurans adalah 106,000 dan harga HRV paling murah adalah 107K. Ditambah lagi dengan X50 mempunyai pelbagai sistem safety, sistem infotainment yang jauh lagi canggih daripada HRV. So, kesimpulannya X50 jauh lagi baik daripada HRV. Nanti. Itu bukanlah kesimpulannya sebab of course kalau kita bandingkan daripada segi harga, daripada segi spesifikasi, X50 memang adalah jauh lagi baik daripada HRV. Tapi itu bukanlah satu kesimpulannya sebab HRV pun ada kelebihan-kelebihannya yang sesuai untuk setengah pengguna. So jom kita lihat siapakah yang sesuai untuk menggunakan X50 dan siapa pula yang sesuai untuk menggunakan HRV. Jom. Strategi. I said right now. Fight. Conquer. Harga X50 adalah bermula daripada 81,000 on the road termasuk insurans paling rendah dan paling mahal dia adalah 106,000 on the road termasuk insurans. HRV pula dia punya harga paling murah adalah starting 107, lagi mahal daripada X50 yang paling murah hingga ke 121,000. Bulanan X50 adalah bermula daripada 905 ataupun RM900 sebulan, 9 tahun hingga ke 1,179. Yang mana HRV bulanan dia bermula 1090 hingga ke 1243 sebulan. So obviously memang HRV adalah satu model yang lebih lama tapi dia satu model yang jauh lagi mahal daripada X50. Dan X50 pula mempunyai sistem safety, spesifikasi infotainment, auto park 360 degrees camera, intelligent cruise control, mempunyai banyak lagi sistem-sistem yang canggih, tapi ianya tidak bermakna HRV tidak sesuai untuk sesiapa. Sebab dekat sini HRV pun ada kelebihan dia juga iaitu daripada segi space dan reliability. Yang mana sebenarnya HRV ni kalau kita tengok daripada segi dia punya ruang seat belakang second row dia sebenarnya lebih besar daripada X50 dan daripada segi practicality second row tu dia boleh lipat seat dia menjadi magic seat. Saya suka benda tu, saya suka sangat-sangat. Memang kita susah nak jumpa sebuah kereta yang ada magic seat macam tu. Kemudian daripada segi dia punya ruang boot dia pun sebenarnya lebih besar daripada X50. Dan tambahan lagi daripada segi reliability, Honda HR-V ni sebenarnya dia hanya didatangkan dengan 1.8 NA iVTEC, yang mana enjin ni sebenarnya dah lama dalam pasaran, pernah digunakan oleh Honda Civic FD pun. Tapi ini tak bermaksud dekat sini enjin ni adalah outdated. Yang saya nak maksudkan kat sini adalah enjin ni sebenarnya telah terbukti lama dalam pasaran, reliable. Saya sendiri sekarang masih menggunakan enjin ni untuk kereta saya iaitu Honda Civic FC 1.8 NA. Maintenance service pun tak begitu mahal sebenarnya sebab dia NA, tak ada turbo. Tapi untuk X50 pun sebenarnya tidaklah begitu tak reliable. Kita tak pasti lagi sebab dia masih baru dalam pasaran. Tapi at least dia punya minyak dekat sini bagi saya antara X50 dan HRV, fuel consumption dia bagi saya sama. Mungkin saya anggarkan sekitar 13 ke 14 km per liter. Dan siapa yang sesuai sebenarnya untuk X50 ni? X50 ni bagi saya sebenarnya sesuai untuk orang yang memiliki satu-satunya kereta yang dia ada. HRV ni pula sesuai untuk orang yang mungkin ada kereta yang lebih besar untuk dia pergi berjalan lebih jauh. Mungkin dia ada Estima, kereta-kereta yang jauh lebih performance dan lebih besar. Sesuai gunakan HRV sebab HRV ni sesuai untuk jalan bandar, tak ada turbo lag, kemudian dia lebih smooth dan dia punya sistem bahagian dalaman dia pun very simple. Boleh katakan nothing, tak ada apa-apa pun yang kat dalam kereta tu. So ini adalah dua kategori yang boleh dibahagikan kategori pengguna. Kalau korang nak beli satu kereta yang mungkin kereta paling besar yang korang boleh dapat antara X50 dengan HRV, saya galakkan korang beli X50. Tapi kalau korang dah ada kereta lain, kereta yang lebih besar dan kereta ni just nak guna sebagai secondary, sebagai jalan dekat-dekat ataupun korang nak bawa pergi kerja hari-hari, nak simple,
tak nak pening-pening kepala, sebab nak memandu X50 ni dia banyak butang-butang kat situ, banyak sistem elektronik. Saya galakkan korang beli HR-V. HR-V lebih simple, lebih reliable dan space dia sebenarnya lebih besar. Manakala X50 pula, dia punya kemenangan dia memang kita tak boleh nafikan lah. Mungkin menjadi salah satu model paling baik dalam kategori kereta di bawah harga RM150,000 yang dilancarkan tahun lepas 2020, dengan dia punya sistem safety, spesifikasi dia punya sistem infotainment dengan looks luaran, looks dalaman dia memang cantik gila. Again, kalau korang satu-satunya kereta yang korang ada ataupun kereta paling besar korang nak beli, ambil X50. Tapi kalau korang ada kereta yang lebih besar daripada kedua-dua ni, pilih HR-V. So, apa pula pendapat korang? Mana satu model yang korang prefer antara X50 ataupun HR-V? Tinggalkan pendapat korang dekat ruang komen kat bawah ni, dan jangan lupa follow Instagram Nas Abdullah Official dan subscribe channel ni. Dan selepas ni kita nak cerita pula mana satu yang lebih baik di antara nak beli kereta baru ataupun beli kereta second terpakai. Bye.